Sering makan di restoran tanpa pemilihan makanan yang betul serta pengambilan manisan berlebihan menjadikan Malaysia negara obesiti tertinggi di Asia Tenggara. Kurangnya disiplin dalam menentukan jumlah pengambilan kalori seharian turut menjadi faktor kecenderungan berat badan seseorang naik dalam masa singkat. Menurut Penasihat Kecergasan dan Pemakanan Seimbang, Mariatul Adawiyah Malik, trend pemakanan tidak sihat rakyat Malaysia ketika ini telah menyebabkan remaja seawal usia 20-an mencapai berat badan sehingga 3 angka. Jelasnya, situasi ini berlaku akibat pengambilan makanan berlebihan sehingga menjadi amalan yang sukar ditinggalkan. Pemakanan yang tak dikawal berlanjutan yang akan menyumbang in the long term jugalah. Dia sikit-sikit lama-lama jadi sikit kan. Dia bukan sekali harus tau, dia macam habit tau. Hari ni dia akan makan okey, esok dia tak okey. Lepas tu nanti dalam hari okey dia pun ada juga dia makan tak okey. Tu dia badan dia confuse jugalah. Dan kau ni nak gemuk. Selain itu, Mariatul berkata, pengambilan makanan berlebihan turut menjadi punca penurunan tahap metabolisme seseorang menyebabkan makanan yang diambil menjadi lemak daripada tenaga. Sebab kadang-kadang kita bila makan itu kan, bila kita tak makan yang sebetulnya kan, jadi kita punya keperluan seharian ni jadi macam huru dan it will affect the metabolism jugalah. And in turn kita will store fat. Bila metabolism kita slow, kita lebih cenderung untuk store fat. Menurut data World Population Review pada 2019, Malaysia menjadi negara tertinggi di Asia Tenggara menghadapi masalah obesiti di kalangan orang dewasa, iaitu 15.6% sebelum diikuti Brunei 14.1%, Thailand 10% dan Indonesia 6.9%. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba pula pernah menyatakan 29.8% daripada kanak-kanak berusia antara 5 hingga 17 tahun pula berlebihan berat badan dan obes. Data Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 pula menunjukkan prevalence rakyat Malaysia mengalami berlebihan berat badan dan obes dengan trend peningkatan daripada 47.7% pada tahun 2015 kepada 50.1% pada tahun 2019. Trend peningkatan ini menunjukkan 1 daripada 2 rakyat Malaysia mengalami berlebihan berat badan dan obes. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami daripada kumpulan 4 akan membuat sedikit perbincangan berkenaan dengan tajuk obesiti. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ishak Syukri bin Arifin. Saya Nur Alia Izzati binti Mazlan. Dan saya Awanis Nabila binti Sahili. Jadi, antara isi kandungan yang akan kami bincangkan adalah definisi obesiti, kesan obesiti, faktor obesiti dan cara mengatasi obesiti. Baiklah, kami akan memulakan perbincangan sekarang. Pihak Hospital Jitra terpaksa mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM bagi membantu memindahkan seorang pesakit yang mengalami obesiti seberat 300 kg. Menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, Ahmadul Ihsan Muhammad Zain, bantuan terus digerakkan sebab menerima panggilan jam 9.52 malam Rabu. Jelasnya dalam satu kenyataan, selain pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jitra tiba, mereka membantu mengangkat dan memindahkan wanita berusia 42 tahun itu. Sebuah lori Isuzu terpaksa digunakan untuk membawa wanita berkenaan. Turut mengiringi pesakit berkenaan adalah petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sehingga tiba di Hospital Sultan Bahia Al-Ostar. Tambahnya operasi pemindahan selesai jam 11.14 malam dan pesakit selamat dimasukkan ke ward untuk menerima rawatan.
Assalamualaikum. Alia buat apa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Yusuf. Sekarang ni Waalaikumsalam. saya tengok tentang berita mengenai seorang wanita obes ni. Dia terpaksa minta bantuan bomba untuk bawa dia ke hospital untuk dapatkan rawatan. Saya rasa Oh, isu ni sangat-sangatlah satu benda yang menakjubkan, tapi dalam masa yang sama satu benda yang memburukkan. Sebab sampai minta bantuan bomba untuk bawa ke hospital. sampai macam tu sekali ya? Ya. Baru-baru ni pun saya ada terbaca dekat satu artikel yang mengatakan hampir 55 juta rakyat Malaysia ni terjebak dengan obesiti. Tapi kan obesiti ni apa sebenarnya? Betul tak Awanis? Rakyat Malaysia ni memang terkenal dengan orang-orang yang mengidap obesiti. Kalau kita tengok sendiri daripada kereta akhbar tu, rakyat Malaysia paling gemuk ke Asia Tenggara. Obesiti Malaysia nombor 1. Lebih separuh orang Malaysia hidap obesiti. Malaysia negara orang gemuk. Jadi memang tak pelik kalau statistik tu sampai 50 juta orang yang mengidap penyakit obesiti. Jadi sebenarnya obesiti ni menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, obesiti dia dimaksudkan dengan kegemukan yang disebabkan terdapatnya lemak yang berlebihan. Oh, Alia, Awanis. Jadi dalam kata yang mudah, orang yang obes ni ialah orang yang gemuk sebenarnya. Oh. Okey, jadi untuk lebih terperinci, cara untuk kita klasifikasikan seseorang itu obesiti ataupun tidak, kita boleh merujuk kepada indeks jisim badan ataupun BMI. Jadi BMI seseorang yang melebihi 30 itu, mereka ini boleh dikategorikan sebagai golongan obesiti. Alia dan Awanis dah ukur ke BMI? Oh, kami belum lagi ukur BMI. Kiranya kalau lah kita ni apabila kira BMI tu dan kita tergolong dalam golongan overweight, maknanya kat situ kita dah kena mula berhati-hati ke? Betul. Kalau kita dah dalam golongan overweight tu, kita dah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengubah gaya hidup untuk ke arah yang lebih baik. Oh, kalau macam tu Awanis, lepas ni kita timbang berat kita, lepas tu kita kira BMI. Boleh. Okay. Okey. Kalau kita nak atasi obesiti ni, mestilah kita kena tahu punca dia, betul tak? Betul. Jadi korang rasa apa punca-punca obesiti ni sebenarnya? Ya, antara faktor ataupun punca berlakunya masalah obesiti ni adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat dan tidak seimbang. Perkara ini merujuk kepada masyarakat kini yang lebih gemar untuk menikmati makanan segera berbanding makanan sihat. Jadi makanan yang mengandungi kandungan lemak yang lebih tinggi dan kurang khasiatnya ini tetap menjadi pilihan masyarakat kini oleh kerana rasanya yang lebih enak dan mudah untuk didapatkan pada bila-bila masa dan bila-bila dan di mana-mana. Jadi Alia dan Awanis suka ke makan makanan segera? Oh, Suka sememangnya jugalah. kami suka sangat makan makanan macam tu. Mudah dapat kan? Betul. Jadi kita kena ubahlah gaya hidup kita sama-sama ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Punca utama obesiti ni memang disebabkan oleh makanan Awanis dan Syukri. Tapi Ya, betul. sebenarnya dia bertambah lagi buruk sebab kita ni tak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Macam mana gaya hidup yang tak sihat ni? Contohnya kita kurang bersenam, kita kurang bergerak, kita tidur je, kita tak lakukan aktiviti fizikal tu. Oh. Jadi benda ni menyebabkan makanan yang kita ambil tu tak seimbang dengan cara kita gunakan makanan yang kita ambil tu. Sepatutnya makanan-makanan yang kita ambil ni akan ditukarkan kepada tenaga. Tapi kalau kita hanya tidur, tak bergerak, jadi benda tu akan bertukar jadi lemak. Dan lama-lama akan jadi obesiti. Betul. Oh. Tambah lagi-lagi musim COVID-19 ni, kita disuruh duduk rumah, jaga batas sosial. Jadi mahu tak mahu kita kena ikut program pembelajaran ataupun urusan harian semuanya dalam talian. Betul. Jadi keadaan ni akan menyebabkan kita ni mudah lesu, tak bermaya dan tak ada masa pun untuk melakukan senaman. Betul tu. Benda tu macam sekali. lebih menggalakkan kita ni untuk tak bergerak. Untuk menghancurkan makanan-makanan dalam badan. Betul tak? Betul. Jadi berpandukan kepada faktor-faktor ini, saya tertanya-tanya, kenapa semua orang risau akan masalah obesiti ini? Apa contoh kesan-kesan obesiti ini ya? Saya rasa kan orang takut dengan obesiti ni sebab penyakit ni boleh bawa maut. Contohnya kalau obesiti ni boleh bawa kepada penyakit jantung ataupun disebut juga sebagai penyakit arteri koronari, iaitu berlakunya penyumbatan ataupun penyempitan pada dinding salur darah dia. Apabila seorang tu makan makanan berlemak atau tinggi kolesterol tapi tak bersenam, tukar macam Kak Alia cakap tadi, tukar tenaga kepada sumber tenaga harian dia.
Jadi lemak-lemak tersebut akan menempel pada jantung, pada dinding salur darah dan menyebabkan dinding salur darah tu membengkak dan akhirnya sempit. Jadi darah tak boleh lalu dengan baik. Bahkan dalam satu kajian yang dijalankan oleh Persatuan Amerika mendapati antara kanser, darah, jantung ni merupakan penyakit yang bawa maut bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Penyakit utama yang bawa maut. Jadi obesiti ni menyebabkan jantung kita ni terpaksa bekerja lebih kuat lagi untuk pam darah tu. Betul tak? Betul tu. Betul? Amat menakutkan je. Ya, betul sekali. Selain obesiti ni memberi kesan pada kesihatan, sebenarnya obesiti ni turut memberi kesan kepada kerutuhan sosial. Kenapa semua ni jadi? Kalau kita perhatilah, kalau ada je kawan kita yang gemuk ke, saudara mara kita yang gemuk ke, kita tentu akan pandang dia semacam je. Kita ejek dia, kita bully dia. Benda-benda tu akan menyebabkan orang yang obesiti tu rasa macam rendah diri, rasa terhina. Kan dia kena bully semua tu. Jadi benda ni sangat-sangat dah tak baik kan? Betul tak? Betul. Jadi orang yang kena bully ni, orang yang dibuli sebabkan obesiti ni juga tentulah dia rasa rendah diri, nak berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Dan kebanyakannya akan jadi tak reti bergaul dengan orang. Betul tak? Betul tu. Mereka ni juga akan rasa diri mereka kekurangan. Betul tak? Betul. Rasa rendah diri sangat. Ya, betul lah. Jadi antara kesan lain juga, obesiti ini boleh mengurangkan tahap kesuburan seseorang itu. Jadi laporan daripada American Society for Reproduction memberitahu bahawa lelaki yang obes ini lebih cenderung untuk mengalami kecelaruan hormon testosteron. Mereka juga mempunyai paras testosteron 26% lebih rendah berbanding lelaki biasa. Jadi kenapa obesiti ini kurangkan tahap kesuburan? Oleh kerana lemak yang berlebihan menjadi sumber kepada penungkaran androgen kepada estrogen dan menyebabkan tahap testosteron menjadi rendah. Jadi perkara ini juga boleh menyebabkan kemerosotan kualiti sperma dan seterusnya mengurangkan kesuburan berbanding lelaki dengan berat badan normal. Jadi itulah antara kesan-kesan obesiti ini. Jadi, betul tu. Jadi stigma masyarakat bahawa biasanya orang-orang yang ada masalah kesuburan ni semuanya berpunca dari perempuan. Jadi kita tak boleh salahkan perempuan sebenarnya kan? Betul. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga suami dia gemuk ke tak gemuk, obes atau tak obes. Betul tak? Betul. Jadi, Kalau dilihatkan kepada kesan dia ni, memang patutlah kita cegah obesiti ni. Tapi macam mana cara dia untuk kita cegah obesiti ni? Saya rasakan kalau kita nak cegah sesuatu, semuanya bermula pada rumah. Ibu bapa sebagai penggerak utama ataupun modal insan untuk memastikan anak-anak ini mengikut makanan seimbang dan cara hidup yang sihat. Jadi ibu bapa ni boleh tunjukkan contoh teladan dia ataupun ibu lah terutama sediakan jaga makanan seimbang, ikut tunjuk kelas makanan. Dan lagi baik kalau ibu boleh sediakan bekalan kepada anak-anak. Makanan tu bukan sahaja sihat tapi bersih dan selamat daripada makanan di luar yang mungkin mengandungi banyak bahan tambahan. betul. Macam tu. Betul tu, saya setuju. Pendidikan ibu bapa ataupun bak kata orang dulu-dulu melentur bulu biar ada lembunya. Jadi sangat-sangatlah berpatutan. Betul. Saya rasa patut sangat untuk kita ni ajar anak-anak ni makan makanan sihat. Jadi ibu bapa lah memainkan peranan penting dalam mendidik dan Betul. mengajar anak-anak. Ada lagi tak caranya untuk kita atasi obesiti? Ya, ada. Jadi antara cara lain untuk mengatasi masalah obesiti ni adalah dengan melakukan aktiviti senaman dan riadah. Seseorang itu dapat mencegah diri daripada tergolong dalam golongan obesiti. Jadi seseorang itu perlulah melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Alia dan Awanis dah lakukan senaman ke minggu ni? Belum lagi. Belum lagi. Okey, tak apa. Jadi kita kena sama-samalah sedar akan kesihatan diri kita. Betul? Jadi antara senaman Okey, sambung. antara senaman yang boleh kita lakukan ialah berjogging, berbasikal dan sebagainya. Okey, silakan Alia. Betul juga. Kalau kita berjalan banyak pun tetap dikira bersenam. Betul tak? Ya, betul.
Antara cara lain yang saya rasa sangat-sangat perlu juga untuk kita lakukan untuk atasi obesiti ni dengan cara kawal pemakanan. Lagi-lagi kita kat Malaysia ni memang sangat terkenal dengan banyak makanan, betul tak? Jadi caranya kita kena tengok macam mana panduan pemakanan ni dari segi piramid makanan, seperti lebihkan karbohidrat, kurangkan lemak. Jadi semua-semua tu penting lah untuk kita kawal pemakanan ni untuk makan secara seimbang, teratur dan sebagainya untuk elakkan terjadinya makan berlebihan yang mana yang semua ni boleh membawa kepada obesiti. Betul. Dan tak kurang juga penting kalau kita tengokkan kepada ajaran Islam lah, sunnah contohnya, kita ni hanya perlu makan secara bersederhana. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Betul tak? Betul Jadi sekali. pokok-pokok je jaga pemakanan, didikan awal di rumah oleh ibu bapa dan juga bersenam. Betul semua? Ya, betul tu. Betul. Jadi saya rasa ada apa lagi ke yang boleh dihidupkan tentang obesiti ni? Ada mentaliti orang masyarakat yang mengatakan gemuk tu datang daripada keturunan. Tapi ada saya baca satu kata-kata, jangan kita salahkan keturunan. Kalau kita nak keturunan baik, kita kena mulakan dengan cara kehidupan yang baik dan kita boleh lahirkan generasi baru yang berkualiti dan tak obesiti. Betul sekali. Jangan selalu salahkan genetik kononnya. Tapi semua-semua tu kita boleh ubah dengan kesedaran diri kita sendiri. Setuju tak Isra? Betul je. Saya setuju, Alia. Jadi kalau ada masyarakat di sekeliling kita, sama ada keluarga maupun rakan-rakan kita yang tergolong dalam golongan obesiti ini, kita tidak sepatutnya menyindirkan mereka. Kita tak sepatutnya mengejek mereka. Sebaliknya, kita seharusnya memberi dorongan dan nasihat serta mengajak mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Betul tu. Saya juga setuju kalau kita perbanyakkan lagi kempen, lagi-lagi terutamanya dalam media sosial sebab targetnya akan lebih menyeluruh dan juga ramai. Sebab sekarang ni kan kita semua menggunakan media sosial. Betul, Jadi betul. tak salah rasanya untuk kita sebarkan kesedaran mengenai obesiti tu kat laman sosial kita. Apa contoh laman sosial yang kita boleh gunakan ya, Alia? Antara kalau ikutkan dekat Malaysia ni paling ramai pengguna ialah Facebook. Tapi kita boleh juga guna laman sosial lain, TikTok contohnya, Instagram, Betul. Twitter, YouTube dan Facebook lah terutamanya. Betul sekali. Ya. Jadi ada apa-apa lagi ke yang perlu kita bincangkan lagi mengenai obesiti ni? Awanis jelas ke, Awanis? Saya sangat jelas. Sangat Saya jelas. juga sangat jelas. Dan ni Betul. sangat membuka mata saya bahawa bahayanya obesiti ni sebenarnya. Betul. Saya rasa lepas ni saya kena kawal makan agaknya. Ya betul, kita sama-sama kena jaga makan. Kita sama-sama lah ya. Senang. Jadi kesimpulan dia kat sini, kita kena pandang serius lah tentang obesiti ni. Bukannya kita tengok penyakit COVID je sebab sekarang ni kan kita sibuk fikir pasal COVID. Tapi sebenarnya obesiti ni yang dah lama membunuh rakyat Malaysia ni, kita tak pandang Saya tak sangat. sedar pun kadang-kadang. Betul. Jadi amalkanlah ambil peratlah tentang faktor-faktor yang kita dah bincangkan dan juga lakukan cara atasinya. Jadi berpandukan daripada isu-isu dan artikel-artikel berkenaan dengan masalah obesiti di Malaysia ini, perkara ini seharusnya membuka mata semua pihak. Sama ada pihak kerajaan, pihak masyarakat, lebih-lebih lagi diri sendiri yang seharusnya sedar untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Betul tu. Semuanya bermula dengan diri sendiri. Betul. Betul Awanis. Juga penting kalau kita ni kena awasi kanak-kanak sebab sekarang ni trend kanak-kanak yang obesiti, gemuk, yang dikatakan comel tu Dianggap banyak comel, sangat. Betul. Jadi kita tak boleh membiasakan normalnya dalam kehidupan kita. Statistik juga menunjukkan purata yang membimbangkan ya, di mana kanak-kanak yang kurang daripada 18 tahun juga ada yang terlibat, ada yang tergolong dalam golongan obesiti ini. Jadi saya amat risau lah. Alia, Awanis risau tak? Risau sangat. Jadi apa kita perlu buat? Tengoklah cara-cara untuk atasi dia, didikan ibu bapa, bersenam dan kawal pemakanan yang sihat. Betul sekali. Saya rasa perbincangan kita cukup jelas kan? Betul? Saya rasa setakat ni je lah perbincangan kita. Kita jumpa di lain hari lagi. Okey. Okay, bye-bye. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.